Perang Kastila adalah salah satu peperangan yang terjadi di Borneo antara Kerajaan Brunei dan Kesultanan Sulu melawan penjajah Sepanyol pada abad ke-16. Perang ini bermula apabila Sepanyol mencuba untuk menakluk Brunei dan Sulu sebagai sebahagian daripada usaha mereka untuk mengembangkan empayar kolonial mereka di Asia Tenggara. Sepanyol juga ingin menghapuskan pengaruh Islam di rantau ini dan menggantikannya dengan Kristian. Perang ini melibatkan beberapa siri serangan dan pertahanan dari kedua-dua pihak yang berlangsung selama lebih daripada 50 tahun. Titik tolak kepada konflik antara Sepanyol dengan Brunei berkisar atas sepucuk surat yang ditulis oleh Francisco de Sandi kepada Sultan. Antara kandungan surat tersebut ialah ia mendesak Sultan Saiful Rizal supaya tidak menghantar pendakwah-pendakwah Islam ke Kepulauan Filipina dan Borneo lagi. Sebaliknya, membenarkan Padri Katolik masuk menyebarkan Kristian di Brunei. Kandungan surat tersebut menghina agama Islam dengan hinaan dan cemuhan yang melampau. Setelah membaca kandungan surat yang angkuh itu, Sultan Saiful Rizal berasa amat marah dan terhina, lalu mengoyak-ngoyakkan surat tersebut. Bagi Sultan Saiful Rizal, penghinaan pihak Sepanyol terhadap agama Islam adalah sesuatu yang amat biadab. Jika kita membaca penulisan daripada sejarawan barat tentang perkara ini, mereka menggambarkan yang Sultan Saiful Rizal bertindak agresif tanpa sebab musabab yang munasabah. Sebaliknya sekarang kita tahu mengapa Sultan begitu marah dengan Sepanyol. Ia adalah kerana Sepanyol dengan terang-terangan menghina Islam. Brunei tidak sesekali berpeluk tubuh sahaja dalam hal ini. Tindakan Sepanyol menyerang kaum muslimin di Filipina seperti di Luzon, Sulu dan Cebu ialah satu ancaman dan penghinaan terhadap kedaulatan Brunei sendiri. Hal ini demikian kerana keluarga diraja Sulu dan Luzon adalah bersaudara dengan mereka. Akhirnya ketegangan yang berlaku antara Kerajaan Brunei dengan Sepanyol membawa kepada peperangan yang terkenal dengan panggilan Perang Kastilan atau Kastila. Pada Mac 1578, Francisco de Sandi, Gubernur Filipina di Manila, bertolak ke Brunei dengan 40 buah kapal perang diketuai oleh kapal Santiago dengan kekuatan 2,200 bala tentera. Ia sampai di perairan Brunei dan mengutuskan surat kepada Sultan Saiful Rizal meminta baginda menerima paderi Kristian. Baginda bertegas untuk tidak menerimanya. Baginda tidak mahu mengalah kepada musuh Islam yang nyata. Hasilnya pada 14 April 1578, Di Sandi melanggar Brunei dan serta-merta armada Sepanyol membedil kapal-kapal perang Brunei yang sebanyak 50 buah secara tiba-tiba. Serangan ini bertujuan untuk menggulingkan Sultan Saiful Rizal. Askar-askar Brunei yang tidak bersedia tidak dapat berbuat apa-apa apabila armada mereka hangus terbakar dan tentera Sepanyol menyerang Kota Batu, ibu kota Brunei ketika itu. Akhirnya, istana Sultan dapat ditawan dan semua harta benda Sultan dan penduduk dijarah mereka. Namun, Sultan dan para pengikutnya berjaya melarikan diri ke Jerudong. Setelah ke Jerudong, kemudian Sultan berpindah pula ke satu tempat yang dinamakan Pulau Raja. Walaupun Sepanyol berjaya menawan kota Brunei dan membakar masjid-masjid, mereka tidak dapat menemui Sultan yang telah berundur ke pedalaman. Bendahara Sakam yang mengiringi Sultan kemudiannya kembali semula ke Brunei dan menghimpunkan lebih 1,000 orang pahlawan-pahlawan Islam yang dipimpinnya. Pada 26 Jun 1578, serangan telah dilancarkan oleh Bendahara Sakam dengan penuh semangat dan keberanian dengan serangan balas yang hebat bersama sekutu mereka dari Sulu yang datang membantu dengan kapal-kapal perang terhadap tentera Sepanyol. Akhirnya Sepanyol
terpaksa melarikan diri dari Brunei dengan kekalahan dan kerugian besar. Berikutan kekalahan di Sandi di Brunei, dia memerintahkan Kapten Esteban Rodriguez de Figueroa meneruskan perjalanan ke Sulu dan menawan Sulu agar dapat menyekat pengaruh Islam dari Brunei. Serangan ke atas Sulu berjaya apabila Raja Sulu menyerah diri kepada Sepanyol. Kemudian di Sandi memerintahkan agar armada tersebut menawan Mindanao. Tujuannya adalah untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di sekitar Brunei dan pengaruh Islam yang dipimpinnya dan seterusnya meneruskan operasi dakwah Kristian. Kapten Esteban Rodriguez tidak mampu untuk menundukkan Mindanao yang lebih hebat apabila dipertahankan oleh orang-orang Melayu Islam di sana. Kemudian dikirimkan pula panglima baru iaitu Kapten Gabriel de Rivera pada 1579. Apa yang berlaku di Brunei turut berlaku di Mindanao. Mereka membakar Masjid Mindanao. Hal ini menunjukkan betapa bencinya orang-orang Sepanyol terhadap Islam. Di Mindanao, Sultan Diman Saki menentang Sepanyol. Pada peringkat awal, Sultan terpaksa berundur ke pedalaman. Pada kurun ke-17, Sultan Kudrat pula mengetuai Muslimin di Mindanao. Perang Kastila berterusan pada tahun 1580 apabila Sepanyol menyerang Sulu dengan armada yang diketuai oleh Juan Ronquillo, Gubernur Zamboanga. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Sulu yang menjadi ancaman kepada kepentingan Sepanyol di Filipina. Sepanyol berjaya menawan ibu kota Sulu, Jolo, dan membunuh Sultan Muhammad Ul Halim. Namun Sepanyol tidak dapat menguasai seluruh pulau Sulu kerana rakyat Sulu terus melawan dengan bantuan dari Brunei dan Kesultanan Maguindanao. Sepanyol juga menghadapi serangan balas dari Sulu yang menyerbu Zamboanga dan Mindanao. Sepanyol akhirnya terpaksa menarik diri dari Sulu dengan kerugian besar. Perang Kastila berakhir pada tahun 1636 apabila Sepanyol menandatangani perjanjian damai dengan Sulu yang mengiktiraf kemerdekaan dan kedaulatan Sulu. Perjanjian ini juga menetapkan batas-batas wilayah antara Sepanyol dan Sulu dan menghentikan permusuhan antara kedua-dua pihak. Sepanyol tidak lagi mencuba untuk menakluk Brunei dan Sulu, tetapi terus menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan mereka. Perang Kastila telah menunjukkan keberanian dan ketabahan bangsa Melayu dalam menentang penjajah Sepanyol dan juga kekuatan dan persahabatan antara Brunei dan Sulu yang terus wujud sehingga kini. Sepanyol silap tentang orang Brunei. Baginya, mereka lemah seperti orang Manila yang mana selepas ditawan terus menerima pemerintahan Sepanyol, termasuk asimilasi Padri dan Kristian. Namun kebangkitan pahlawan Islam Brunei nampaknya berterusan sehingga Sepanyol diusir dari bumi Brunei. Sehingga hari ini, Brunei kekal sebagai sebuah kesultanan makmur yang berdaulat yang masih mengamalkan konsep Melayu Islam beraja. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.